4, 5, 6, 7, 8, 9. Bagi 9 atas ke bawah ada. Yang kelima dia. Ya. Kata dah yang kelima. Yang kelima daripada 7 ta'alluq bagi kudrat ni. Kita ngaji ni sifat kudrat ta'ala ada 7 ta'alluq semua ya. Jadi satu ta'alluq sulihi, yang kedua ta'alluq tanjizi, jadi qabdah situ tu. Jadi maknanya sulihi qadim satu ta'alluq, tanjizi 3 dan qabdah 3 situ tu. Itu 7 ta'alluq semua tu. Kalau hakikat asal dia ni 2 ta'alluq saja je. Itu dia. Tapi kalau secara ijmali, secara umum, ta'alluq kudrat 7 semua situ tu. Baik. Jadi yang kelima dari 7 ta'alluq bagi sifat kudrat ni, dia kata ma'adam oleh Allah Ta'ala, ma'adam meniadakan. Bukan Nabi ada, ma'adamkan, meniadakan. Ma'adamkan, mana meniadakan Allah Ta'ala akan suatu yang mungkin ni. Allah Ta'ala menadakan suatu makhluk ni, suatu yang mungkin. Dengan dia dengan sifat kudrat tu. Jadi yang kelimanya, ta'alluq bagi kudrat Ta'ala ni meniadakan tiap suatu makhluk ni, yang sifat kudrat tu. Berarti sifat kudrat menadakan tiap suatu makhluk ni. Itu mana ma'adam tu. Jadi ma'adam mana meniada. Menadakan oleh Ta'ala akan suatu mungkin, suatu makhluk dengan kudrat tu. Apa maksud tu? Apa maksud ta'alluq sifat kudrat Ta'ala menadakan suatu mungkin ni? Iaitu nak tafsir. Iaitu ia kata meniada oleh Ta'ala akan suatu makhluk dengan kudrat ni. Bahawa Allah Ta'ala dan iaitu kudrat meniadakan suatu mungkin ni setengah daripada dia sekecek lah ngaji ni. Alah, bobel bunyi. Dia ngaji ni. Ayuh kita. Mula. Kita payuh ni. Mari nak takhrir kecek. Bunyi suara orang. Suara. Mula dah. Kita ngaji ni hak tak boleh kelih mata kepala ni. Ngaji Usuluddin ni ngaji benda tak kelih kepala kita ni. Ketinggal akal gitu ya. Dia payah sikit lah. Tu dia. Waktu kalau kita upaya sikit. Berarti mungkin kitab besar tu. Kitab ni terjemuh daripada kitab Bajuri Ibrahim tu. Tu dia kitab tu kitab besar. Kitab besar. Kitab Jawi tak ni besar. Kalau kitab Jawi Usuluddin ni kitab besar ni. Jadi dia terima daripada Bajuri Syekh Ibrahim tu. Jadi kitab tu besar juga. Payuh ibarat kitabnya. Jadi kitab kita ni, musnad kita ni dia terjemuh daripada kitab tu yang masuk sikit luar di situ tu. Jadi sebutir-butir dia terjemuh daripada Arab situ tu. Jadi dia payuh kali kitab tu. Musim-musim tu. Dia kata dah yang kelima. Yang kelima daripada 7 ta'alluq sifat kudrat ni. Mengadamkan oleh Ta'ala akan suatu makhluk dengan dia dengan sifat kudrat tu. Jadi orang sifat kudrat menadakan suatu mungkin ni. Mana kita ada learning ni, maka ta'alluq sifat kudrat Ta'ala meniada balik kita situ tu. Tu dia. Sebab kita dah ada learning ni. Kita dah ada learning ni, kemudian Allah Ta'ala meniadakan balik, meniada mati kita tu. Ada dah learning, jadi dia panggil.
Lepas tu mati terbalik lepas ni, itu tanya zigot dia panggil tu. Tu dia. Tu ni ada dia panggil. Lepas ni ada tak? Ada lah ni, dia panggil mungkin maujud. Satu tanya zigot, tanya hadis dia panggil. Lepas tu bila kita ada learning, mana kuasa Ta'ala, boleh Ta'ala, Ta'ala sifat Ta'ala, menadap balik kita pada adab situ tu. Ada di luar ni akan tak ada semula situ tu. Tu panggil Ta'ala yang di hadis situ tu. Tu gitu ya. Iaitu, dia kata sifat kudrat, taluk kudrat mengadamkan akan suatu makhluk ni, setengah daripada bahagi taluk yang di hadis. Mana hak ni masuk dari taluk yang di hadis. Maknanya bila kita ada learning ni. Kita ada learning ni, maknanya bila kita ada learning cengak angut, kita dah ada cengak angut learning ni, maka tilik pada kuasa Ta'ala, kuasa Allah Ta'ala menjadi tak ada semula kita ni. Tu dia. Jadi kuasa Ta'ala menjadi tak ada semula ni dikatakan taluk dan di hadis. Tu dia. Mana tunai yang baru dipanggil. Berlakulah. Tak berlaku taluk Allah Ta'ala, menjadi tak ada kita semula situ tu. Tu di hadis dia panggil. Gitu ya. Dan keenam daripada ta'aluk sifat kudrat ni, keadaan mungkin. Mungkin ni mana benda patut ada tak ada tu. Kita ni lah. Mungkin berpanggil, alam berpanggil, dan makhluk panggil jaiz panggil. 4 perkara tu. Kadang-kadang ibarat dengan alam, kadang-kadang ibarat makhluk, mungkin jaiz. Di kita ni ibarat mungkin situ tu. Kita lain ibarat makhluk, Allah situ tu. Tu dia. Jadi dia dan keenam, keadaan mungkin itu, keadaan makhluk itu, pada ketika Adamnya di dalam genggaman perintah kudrat Ta'ala. Ini baru kita dulu. Yang keenam, keadaan mungkin. Keadaan mungkin itu, keadaan makhluk itu, pada ketika Adamnya. Mana Adam sini? Mati kita tu. Ada di kubur tu. Tu Adam dipanggil. Bila ni ada. Bila ni ada, maka berlaku taluk di hadis ikut Ta'ala, dia tak ada semula kita tu. Mati berlaku dah. Duduk di kubur berlaku situ tu. Dia duduk di kubur tadi, taluk. Duduk di kubur tadi, dipanggil berlaku lah taluk, qabdah dia. Mana kalau kita nak bangkit boleh, saya bangkit boleh situ tu. Dia tu mati tu. Ada kubur tu. Kami buat kita dulu. Buat kita tu. Keenam keadaan mungkin itu, keadaan makhluk ni, pada ketika Adamnya. Mana ada sini ni? Ketika Adam dia kubur esok tu. Tu dia. Lalu ni kita ada dah. Bila ada ni berlaku taluk di hadis, menjadikan tak ada kita tu. Dia tak ada kita tu, ini hadis dia panggil tu. Lepas tu kita mati belakang dalam kubur tu, tak bangkit lagi. Ketika tu, talib qabdah. Kalau Allah Ta'ala nak bangkit pun boleh, saya bangkit pun boleh situ tu. Tu dia. Tu qabdah dia panggil. Dia pentah dia. Tu dia. Pentah genggamnya dia panggil. Dia kuasa Ta'ala situ tu. Baik. Keadaan mungkin itu, pada ketika Adam tak ada yang mungkin ada makhluk tu. Tiba-tiba tak ada mana tu. Masalah kubur tu lah. Ada kita situ tu. Ketika tak ada orang dalam kubur kita tu. Dia kubur semasa dia mati belakang, dia tak bangkit situ tu. Ketika tu, taluk kudrat Ta'ala, nak bangkit, nak hidup balik semula kita boleh, kasi bangkit tak apa situ tu. Tilik situ lah, tapi tak berlaku lah. Akan bangkit semula. Tapi tilik dia kuasa Ta'ala boleh ketika tu, nak bangkit semula tak apa, kasi tak apa situ tu. Genggaman dia panggil tu, qabdah dia panggil tu. Ini bukit hakiki dia panggil ni. Dan tilik berkuasa Ta'ala ya. Fakir tanjizi tu lah. Baik. Dengan makna bahawa Allah Ta'ala jika menghendaki mengekalkan atas Adamnya tak adanya. Dalam kubur kita tu. Mati kita ni ketika tu kata kanduk ni tak ada langsung lah. Tak bangkit lah. Boleh juga situ tu. Tu dia.
Dengan makna bahawa Allah Ta'ala jika menghendaki mengekalkan atas adamnya, tak ada makhluk ni, tak bangkit dah. Dah. Mengekal ia Allah, dia akan tak ada makhluk. Boleh. Ketika kita mati oleh kubur tadi, tilik pada kuasa Ta'ala, kalau Allah Ta'ala nak kasih bangkit langsung dah. Boleh situ tu. Tidak. Dan jika menghendaki ia Allah mengadakan hidup balik kita tu, tak, nescaya mengadakan ia Allah akan makhluk dengan sebab kudrat tu. Boleh situ tu. Tu saya sayang. Gini ayatnya. Learning kita ada ni. Kita ada learning ni dipanggil di hadis. Mana berlaku ta'alluq di hadis Ta'ala menjadi kita ada learning ni. Di hadis ni tunai yang baru mana berlaku dah senguti ada kita gini. Bila ada kita learning, berlaku pula ta'alluq di hadis bagi kudrat Ta'ala nak ada kita semula, mati kita tu. Semasa kita mati tak ada belakang dah, tilik kuasa Ta'ala, boleh Ta'ala kalau Ta'ala nak bangkit semula pun tak apa, tak apa dah situ tu. Tapi tak berlaku tak bangkit tu. Mesti berlaku bangkit tapi tilik ada kuasa Ta'ala boleh situ tu. Atau genggaman dia panggil, qabdah dia panggil tu. Gitu ya. Baik. Dan iaitu keadaan mungkin pada ketika adamnya dengan kudrat Ta'ala tu. Dan iaitu tu. Dan iaitu keadaan mungkin keadaan makhluk pada ketika tak ada makhluk kalau perintah Ta'ala kudrat Ta'ala tadi setengah daripada bahagi ta'alluq qabdah. Maksud ta'alluq qabdah sini ni. Qabdah genggaman dia panggil tu. Baik. Yang ni genggamannya kuasa dia lah. Itu qabdah ni. Kecil model genggaman ni lah. Kuasa kita situ tu. Kita genggam dok tu. Tu dia. Kalau kita genggam rangi gini pula kat, dia wahabi pula. Giring. Genggam perintah Ta'ala. Berarti ketika kita duduk di kubur tu, tak ada kita situ tu mati. Tak ada ketika tu, dia panggil duduk di genggam Ta'ala. Kuasa Ta'ala. Kalau kita nak bangkit semula pun tak apa, dia bangkit tak apa situ tu. Gitu ya. Ayah kali deh. Baik. Baik. Dan ketujuh. Ni. Dan ketujuh mengadakan Allah Ta'ala akan suatu makhluk dengan kudrat pada ketika bangkitnya. Itu dia. Bila tak ada semua, siapa masa dianya bangkit semula, siapa masa dianya ilmu Ta'ala kehendak bila bangkit, irat menentu, maka berlaku ta'alluq di hadis bagi kudrat menjadikan bangkit semula kita situ tu. Gitu. Ketujuh mengadakan Allah Ta'ala akan suatu daripada makhluk, suatu yang mungkin dengan kudrat bila tu? Pada ke bangkit makhluk ni. Bila masa bangkit? Wallahu a'lam lah. Tapi sudah masuk ilmu Ta'ala. Ta'alluq ilmu Ta'ala bila masa bangkit, ta'alluq ilmu Ta'ala. Irab ni tu dah. Sampai masa bangkit, berlakulah ta'alluq ilmu pada wadah dan di hadis menjadi kebangkit semula situ tu. Orang kita bila bangkit? Supaya kata mengadakan Allah Ta'ala menjadi ada balik lah. Mengadakan Allah Ta'ala akan suatu makhluk dengan dia sifat kudrat bila? Ketika bangkit. Bila bangkit ni? Kita tahu bangkit bila dah. Tapi dia ta'alluq Ta'ala, dia tahu azali lagi bangkit sekali masa bangkit tu. Bila kita irat menentukan, dah sampai masa dia, berlaku ta'alluq di hadis kudrat menjadi bangkit semula makhluk dia. Tu maksud tanjizi dah panggil situ tu. Oh dia. Dan iaitu Burami situ lagi mudah lah. Dan iaitu Burami itu. Dan itu kan setelah dibanjir. Dan itu mengada Allah Ta'ala akan suatu yang aku dah kebangkit je. Ketika itu tu. Dan iaitu mengada Allah Ta'ala akan suatu makhluk
Pada bangkit tu setengah daripada segala bahagi taluknya di hadis. Berarti di hadis tiga semua situ tu. Dah qabdah sa, tanji apa ni? Sulhi sa, dah tanji tiga, qabdah tiga situ tu. 7 semua tu. Jadi ni masuk tanji dia panggil ni. Tu dia. Mana? Tanji pertama orang terjadi kita tak ada dah ada. Dah. Dia tak ada dulu, ada kita ni. Satu tanji. Bila ada kita ni, menarikkan balik. Tanji juga. Dia tak ada kita balik, mengadakan balik bangkit. Itu jizi dia panggil tu. Ini hakiki dia panggil ni. Gitu. Lagi esok dah. InsyaAllah. Baik. Habis itu ramai yang mudah dah punya itu tu. Baik. Kalau boleh panggil juga, bos kat mengadakan. Itu dia. Dan iaitu, itu mana itu mengadakan Allah Ta'ala akan suatu makhluk dengan kudrat terbangkit itu setengah daripada segala bahagi dan segala bahagian taluk dan di hadis. Itu dia. Baik, itu. Kat tu je. Dan diam oleh mereka itu ulama kalam. Dia ni mana ulama kalam tak sebut dah. Lepas daripada bangkit kita ni tak sebut dah situ ai. Mana sekat tu saja ya. Dan diam oleh mereka itu ulama kalam daripada taluk kudrat dengan suatu daripadanya yang mungkin. Kemudian dari mereka itu mereka bangkit di kubur tu. Mana bangkit di kubur tadi, bila kita mati, betul berlaku taluk di hadis berkudrat, menghidupkan balik kita situnya. Bila hidup balik dah kita akan esok, ulama kalian dia tak bahas situ tu. Masuk qabdah situ tak bahas dah. Gitu diam panggil tu. Dia sini mana ulama kalian tak sebut dah. Tak sebut dah qabdah selepas daripada bangkit di kubur tu. Gitu. Dan iaitu berkaitan dan diam oleh mereka itu ulama kalam. Dia berapa? Diam daripada taluk kudrat dengan suatu makhluk bila kemudian daripada yang mereka itu mereka bangkit di kubur tadi. Tidak. Mana selepas bangkit kubur tadi ulama kali dia tak bahas di situ tu. Baik. Dan iaitu itu mana? Iaitu taluk suatu selepas daripada bangkit kubur tu. Dan iaitu taluk kudrat dengan suatu selepas dia bangkit kubur tu keadaan dalam qabdah kudrat. Itu dia. Dengan makna bahawa Allah Ta'ala jikalau menghendaki ia Allah mengekalkan akan dia ke suatu, dia mengekalkan ia suatu akan dia tu. Ketika tu kalau kita kehendak kekal kita situ tu. Itu baik. Semasa terbangkit di kubur tadi, ketika tu tak boleh Ta'ala nak kekal ke semua boleh situ tu. Itu dia. Dan jikalau menghendaki ia Allah apabila mengadamkan dia ada suatu makhluk selepas ada bangkit kubur tu. Nescaya mengadamkan ia Allah akan suatu makhluk dengan sifat kudrat tu. Dengan putus tilik tengok ni. Dengan putus tilik kepada dalil syarak yang datang warik mengekalkan dia suatu mungkin tu. Itu dia. Dah ibarat kita panjang tu. Gini kan. Lagi dah. Rusun bahasa dia tu. Betul ramai sesa tu. Lagi dah. Baik. Betul ramai tu mudah. Mai iakan dia semacam situ tu. Nak faham lah. Ayat mudah ya. Dia kata gini. Lagi. Dan diam oleh mereka itu ulama kalam. Daripada taluknya taluk kudrat dengan suatu daripada mungkin. Bila ni kemudian daripada mereka itu demikian bangkit kubur tu. Mana selepas bangkit kubur ni dia tahu hidup semula ketika tu ulama kalian tak bahas dah situ tu.
Sebab apa? Sebab ketika tu dalil syarat kata kekal tak binasa kita situ ya. Tu dia. Tapi tidak ada qabdah Ta'ala, ketika tu boleh Ta'ala nak mati semula boleh. Nak kekal sama tak apa situ tu. Tu qabdah dia panggil. Tapi ulama tak bila selah sini. Ulama diam tak sebut situ tu. Tapi kan bila juga sini keluar daripada dalil syarak dia. Ada ulama bila juga bila gimana? Ketika kita bangkit kubur tadi, tak boleh Allah Ta'ala nak mengekalkan ada semua boleh, mana boleh. Tapi orang ni putus tidak dalil syarak lah. Tu dia. Dalil syarak tak binasa dah. Kekal selama dah situ tu. Masuk surga, kekal selama-lamanya. Neraka apa, kalau kufur, kekal selama-lamanya. Alhamdulillah. Jadi ketika tu ulama tak bahas. Tapi tilik pada qabdah, boleh Ta'ala. Nak kekalkan kita ada semua pun boleh. Nak menadakkan boleh pasti tu. Tapi tak berlakulah. Sebab dalil syarat kata, tak binasa dah kita situ tu. Tinggal putus tilik dia panggil tu. Itu dia. Tak bila kali kita tu. Dan iaitu, dan iaitu takluk dengan suatu selepas dari demikian itu pada bangkit kubur lah ibu ramainya, dan iaitu takluk kudrat dengan suatu selepas bangkit kubur ni keadaannya dalam qabdah. Maknanya semasa kita bangkit kubur tadi, ketika tu berlaku jugalah takluk qabdah Ta'ala. Lagu mana? Dan jikalau menghendaki dengan makna bahawa Allah Ta'ala jikalau menghendaki ia Allah mengekalkan akan dia ke suatu makhluk ni, nescaya mengekal ia Allah akan dia ke suatu atas wujudnya. Tu dia. Atas wujud suatu tu. Mana ketika tu bangkit kubur dah tu, dah surga dengan akal dua tu. Ketika tu tilik pada kuasa Ta'ala boleh. Kan dia kekal selama kita situ ya. Tu dia. Dan jikalau menghendaki ya Allah mengadamkan dia, menadakkan semula kita ketika tu kebangkit kubur tadi tu. Nescaya mengadamkan ya Allah akan suatu dengan dia sifat kudrat tadi. Tu dia. Mana ketika tu bila kuasa Ta'ala boleh Ta'ala dia tak ada semula kita situ tu. Tu dia. Hak lagu ni hak kata ketika bangkit kubur tu dia terqabdah dengan mana kalau Allah Ta'ala kehendak nak kekal kita ada semua pun boleh. Kalau kanduk jadi binasa semula pun boleh juga. Kalau ni tinggal tak telik dari syarat lah. Dari syarat kata bila bangkit kubur esok kekal tak binasa kita sini. Dapat nikmat surga selama tak putus dah. Neraka tak binasa. Hidup sepanjang masa lah situ tu. Tapi kalau telik pada kuasa anda boleh Ta'ala nak kekal ke ada semua tak apa. Nak tak ada semula pun tak apa situ tu. Tu dia. Tapi tak berlakulah. Takdir lagu ni dengan tak telik dari syarat situ tu. Jadi, dari syarat ni maknanya mesti dah bila bangkit kubur tak mati dah kita. Dari syarat. Kalau telik dari syarat, telik kuasa Ta'ala boleh situ tu. Telik kuasa dia lah. Kalau berlaku sungguh lagu tu juga, syukur kafir. Tak ada semula. Mana tak payah. Kalau kafir ni dia menaruk, duk zina apa, tiba-tiba esok sila semula dah. Untung dia. Kita ibadat lah ni pernah ibadat siang malam semalam. Dia dua dosa tu berlaku tu apa ni binasa semula. Mana? Tak berlaku lagu tu lah. Tapi tilik pada kuasa Ta'ala boleh situ tu. Kalau tilik syarak, ukur syarak tak berlaku dah. Kekal selama situ tu. Tu gitu ya. Jadi mana hak ni ulama kalian tak bahas ini. Tapi boleh tilik situ tu. Jadi sebab itulah sini kata dia ulama kalam. Sebab tu ulama kalam tak bahas dah sini ni. Tapi tilik kuasa Ta'ala boleh ketika tu. Tu dia. Isu betul. Kita lebih 10 minit dah. Tersebar dah isu apa. Tersebar isu. Lewat 10 minit, 10 minit. Tapi 20 tak buti dah. Isu lepas 10 minit lebih dah. Tersebar dah isu. Kata Wan, ngajar kau ni. Sekian. Habis itu. Baik.
Dengan putus tilik pun dari syarak ia datang wari pada mengekalkan dia suatu. Baik. Maka bila dihimpunkan taluk ini ni. Yang ni hak masuk di luar bilangan syarat. Itulah. Jadi ulama kala tak bila sini ni. Tapi kalau bila juga dia lapar taluk semua situ tu. Maka bila dihimpunkan taluk ini. Taluk mana? Taluk qabdah tu. Qabdah mana? Ketika bangkit dari kubur tadi, tilik pada kuasa tanda, boleh tanda nak kekal selama boleh situ tu. Nak mati semula boleh juga situ tu. Kepada 7 yang dahulu itu, nescaya adalah jumlah yang takluk, lapis takluk semua situ tu. Tu dia. Baik. Hal ni ulama kata bila dah. Tapi kalau bila juga, dia lapis takluk situ tu. Asyik lagi. Oh ni mu juga. Kau tak ngaji kitab pondok, tak boleh terti. Sekolah, kita sekolah tak faham lagu ni. Kita sekolah harap tu tak faham lagu ni. Tu dia. Belah. Sikit lagi. Dan katanya kata musannif wal iradatu sudah. Lebih 10 minit dah. Baru tapi 20 sebuti dah. Sikit dah. Sikit doa tu. Tu dia. Tak ada di mana ngaji dah. Tu dia. Kata dan katanya kata musannif wal iradatu artinya berkehendak. Ya wal iradatu ni dikenaliku kita ada berkehendak. Bukan berkehendak dak. Kau tak si berkehendak ni kita ngajilah. Kita ngaji untuk kita. Dia kata wal iradatu bukan berkehendak. Mana berkehendak? Siapa makna ni tu? Berkehendak ni taluk dia dah. Taluk bagi sifat kut iradat tu. Bila Allah Ta'ala bersifat iradat, maka kehendak Allah Ta'ala menjadi satu perkara tadi tu. Gitu. Ini bagi kita berkehendak berkehendak situ tu. Kalau berkehendak dengan mana makhluk. Selepas daripada ada sifat kudrat Allah Ta'ala, maka kerja kudrat ni menentukan setengah mungkin itu. Itu dia. Itu berkehendak dia panggil. Ke sini, kalau kita ngajinya, Tobit Guru, dia kata, wat iradatu dengan mana berkehendak. Gitu. Berkehendak sifat yang ada di zat Ta'ala tu. Bila ada sifat kudrat Ta'ala, maka kehendaklah Ta'ala. Bila sifat kudrat ni ada di zat Ta'ala, maka kehendaklah Ta'ala menentukan setengah mungkin tadi. Gitu. Itu ta'aluk dia panggil berkehendak tu. Iaitu iradat. Iaitu berkehendak. Sifat wujudiah. Itulah tafsir dia tu. Iaitu iradat. Sifat kehendak Allah Ta'ala ni. Gitu. Iaitu berkehendak sifat kehendak Allah Ta'ala. Apa sifat kehendak Tuhan ni? Iradat apa iradat ni? Iaitu iradat ni. Sifat wujudiah. Ni. Satu sifat yang bahasa ada dipanggil. Ada mana ada di zat Allah Ta'ala. Itu dia. Iradat ni satu sifat yang bahasa ada. Yang bahasa ada mana? Kita ngaji panggil maujud ada, mana maujud pada kharib, maujud pada zihin. Berarti sifat kudrat ni sifat bahasa ada. Ada pada kharib, mana ada pada fikiran kita. Dengan mana kalau Tuhan buka hijab, dapat lihat di makni tu. Kalau sifat kudrat ni warna hijab, hijab lah benda tu. Tapi dia tak buka situ tu. Kalau Tuhan buka boleh kelih baik. Sifat kudrat kita juga lah, orang kita ni. Tenaga kita ni lah. Bang sifat kudrat kita ni. Orang kita ni benda ada. Tubuh kita tu. Tak. Tapi tak boleh kelih tak. Tapi kalau Tuhan buka hijab, boleh kelih tenaga kita lagu mana situ tu. Tu orang kita tu. Sebab makni dia panggil tu. Dan orang kita belakang 10 kilo ke, 12 kilo ke, tenaga kita, orang kita tu. Sebab mewujud dia panggil tu. Kudrat kita tu. Tapi tak boleh kelih tak. Sebab apa? Sebab tak buka hijab. Kalau Tuhan buka hijab, boleh kelih lagu mana sebab kudrat kita. Makni dia tu. Ke sini juga lah. Bukan kelih zat tak. Dia makni dia tu. Tu dia. Ni paling siapa ngotok kita. Ni timur akal kita je. Tu dia. Sifat wujudiah.
Sifat wujudiyah sifat yang bahasa ada, mana ada pada kharij, mana mawjud pada kharij, ada luar fikiran kita dengan makna jikalau dibukakan hijab dinding antara kita Allah Ta'ala ni, pasti dapat lihatlah di ma'ani nama iradat ada lagu mana benda tu. Kalau hijau, hijau lah benda tu. Kalau merah, merah benda tu dia. Kalau tu pakai hijab. Nanti panggil mawjud pada kharij dia panggil. Selagi mawjud pada zihin, mawjud di hati kita ni. Apa maksud kita ni? Bukan sifat hati kita tak. Dengan mana wajib itikad ada sungguh sifat kudrat, sifat iradat di zat Allah Ta'ala. Itu mawjud pada zihin ni panggil. Ada pada hati kita tu. Bukan sifat kuat di hati kita tak. Kalau kita pindah pula. Jadi asing sifat tu masuk kita pula. Kufur lagu tu. Kafir lagu tu. Asing. Kalau kita cakap ada pada zihin, ada hati kita, sifat kudrat, sifat iradat ada di hati kita. Kafir lagu tu. Faham maksud kata mawjud pada zihin? Dengan makna wajib itikad ada sungguh sifat iradat di zat Allah Ta'ala tu. Gitu naknya. Tu wujudiyah dia panggil. Ngaji kau ni betul saya. Kafir, fasik. Lagi lain tu. Kafir ni tak kafir. Fasik ni tak fasik. Betul. Tu je lawan dia. Ngaji tauhid lagu tu ya. Tauhid ini email kafir tu. Kali pekah, enggak pekah ni. So, batal. Harai halal. Kalau usuludin, kafir fasik. Tu dia situ dah. Sila itikad, kafir. Betul itikad, email. Betul dia. Kalau semaya, kalau ketut, batal semaya. Tak ketut, tak batal semaya. Tu dia. Itu je pekah. Kita sah pula, kalau buat ibadat dia korang, saja pala. Sekali. Ya. Tak, wajib itikad ada sungguh. Mana kita berkata tak? Mana wujud pada zihin, mana wujud di hati kita lah. Wujud zihin di hati kita. Zihin mana hati lah. Wujud di hati kita. Mana apakah maksud kata sifat iradat ni dikatakan sifat yang bahasa wujud di hati kita. Maknanya wujud di hati kita dengan makna wajib kita Islam. Wajib kita orang mukallaf ni itikad ada sungguh sifat iradat di zat Allah Ta'ala tu. Bukan di hati kita tak, di zat Ta'ala tu. Gitu. Baik. Yang berdiri dia. Yang berdiri ni bukan caci ada. Sifat iradat ni yang berdiri. Bukan caci ada zat ada. Kalau kata berdiri sini, kalau zat caci, sifat caci jugalah. Tak gitu. Yang berdiri mana yang melazimi. Yang berdiri tu mana sifat iradat ni melazimi di zat Allah Ta'ala tu. Bukan berdiri tak. Kalau pasal yang berdiri sini, berarti zat dah berdiri lah caci. Lagu tu kafir pula. Kalau itikad tu yang berdiri, caci. Ada caci gitu, cegak. Sifat bercaci juga. Maka kafir gitu. Itu dia. Mana berdiri, mana melazimi. Melazimi di zat Allah. Yang kata berkehendak. Kalau kata sifat yang berkehendak di zat tu, kafir juga situ. Kafir semacam suludin ni. Itu dia. Yang berdiri, yang melazimi. Yang melazimi, yang rasa mendiami. Yang melazimi. Yang melazimi, yang berdiri, yang melazimi, ia sifat iradat dengan zat di zat Allah Ta'ala. Berarti zat qadim, sifat qadim. Gitu. Baik. Yang mengtaksisah ni panggil ta'aluk dia ni. Bila sifat iradat ni melazimi di kudrat Ta'ala, sejak kala lagi. Dia tinggal so ta'alih dia tu. Asalnya sifatun wujudatun qadimatun qaimatun asalnya. Dia tak ada qadimah tak. Asalnya sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun tu. Jadi sifat iradat ni sifat bahasa wujudi. Tak. Qadim, sejak kala lagi. Berdiri melazimi irad di zat Ta'ala. Berarti sejak kala lagi sifat iradat melazimi di zat Ta'ala.
Mana zat pun qadir, sifat pun qadir juga situ tu. Bukan kata ada zat dulu, lepas tu ada sifat iradat. Dia qadir berlaku situ tu. Baik. Bila sifat iradat ni melazim ni zat ta'ala, dia nak kerja lah. Tu. Yang mentaksi ni kerja panggil taluk tu. Ya. Yang mentaksi tu panggil taluk sifat iradat tu. Bila sifat iradat ni melazim ni zat ta'ala sekali lagi, maka sifat iradat ni berkandaklah dia buat kerja tu pula nya. Kita berkandak pada dia ada zat dah. Sebab dia ada zat dah. Pada bila dia tu melazim zat dah, kita berkandak dah nak dia ada zat. Pada kandak gapo? Nak kerja lah situ tu. Gapo kerja dia menentukan mungkin tu. Sini kena ngaji merah mah muka tu guru. Tak kira. Terus merah mata celak. Serta-reti. Orang regah pula. Orang regah pula. Ngesik pula agak. Pasal pula lah. Saya bagi ilmu ke dia tu lah. Alhamdulillah lah kita ngaji berkat. Berkat dia, berkat ulama-ulama. Alhamdulillah lah. Biar kisah dia pun. Pokoknya. Kerti dia ayat kita situ tu. Mana meh? Tu dia. Pasal dia ilmu ni sering. Tapi yakin nilih dah. Kau kurang dah. Tapi kau kurang dah. Kau kata pindah air gelas tu lah. Dalam kata besar. Tu rasa nilih sikit. Kita ni hujung dah ni. Tak temu sedap lah. Tu dia. Temu lagu ni lah. Lagu-lagu gini tak apalah. Saya boleh buat sambak. Mana buat sambal jadilah. Dah sikit dah pada dek langsung tu. Tu. Pada kata tak wajib kerja seruding tu berat lagi. Okeylah sikit. Sebaik sikit nak bagi sikit bagi. Yang sini ni mana takluk dia dah sini ni. Yang mengtasiskan menentukan. Berarti bila sifat iradat ni melazim dari Ta'ala, maka sifat iradat tadi menentukan kerja dia nya ialah tugas dia nya ialah menentukan semungkin tadi. Bagaimana? Kalau menentukan panjang tak menentukan pendek. Kalau menentukan ada tak ada sini. Sesuai ya. Setengah-setengah dia panggil dia. Tu yang mutaksi yang menentu tu. Yang mutaksi yang menentukan. Betul di bawah dia tu. Yang mentaksiskan, yang menentukan mungkin. Yang mentaksiskan, yang menentukan mungkin ni mana makhluk lah. Yang mentaksiskan, menentukan mungkin dengan setengah yang harus atasnya atau mungkin tu. Setengah sini maknanya panjang setengah dia panggil. Pendek setengah. Ya. Tinggi setengah. Rendah setengah. Maka kerja iradat menentukan. Kalau menentukan tinggi, tak menentukan rendah tu. Kalau menentukan ada, tu mungkin tak ada situ tu. Setengah-setengah dia panggil tu. Jadi mana ada tu setengah. Ada setengah. Siapa dosa? Oh tak? Siapa di antara ada tak ada dosa? Menentukan setengah. Kalau menentukan ada, setengah dia panggil. Tak menentukan setengah, tak ada. Tu dia. Berarti siapa dosa tak? Ada nisa dia panggil. Tapi bila menentukan setengah, menentukan ada. Setengah. Tak menentukan tak ada. Setengah pula situ tu. Jadi kerja irat lagu tu. Kerja iradat menentukan mungkin ni. Kalau menentukan ada lah. Tak menentukan tak ada situ tu. Kalau menentukan panjang, panjang. Tak menentukan pendek situ tu. Maksud kata, yang mengtasiskan, yang menentukan. Yang mengtasis, yang menentukan. Beramil dia tu. Yang mengtasiskan, yang menentukan. Mungkin makhluk dengan setengah barang yang harus atasnya tak mungkin. Yang ni atas mungkin. Yang ni atas suatu tu. Yang tafsir. Yang ni atas suatu dengan setengah barang yang harus atasnya pada azali lagi. Sejak kala lagi. Sejak kala lagi waktu tak ada sore tu, kita tu dah ada kita sekisih masa ni. Itu dia. Sejak kala lagi Allah Ta'ala, waktu Allah Ta'ala ada sore dia tu, irak tertentu dah. Orang ni ada baju 10 lah. Orang ni ada baju 5 lah. Dah situ tu. Siap dah sebab iradat dia tu. Itu dia. Habis.
Okey, laju aja. Lakas bagi. Yakni atas mungkin itu. Baik. Jadi mana menentukan sesuatu mungkin tak adil lah. Mana kita kecil mudah ni, sifat iradat ta'ala ni menentukan setengah mungkin ni pada waktu azali lagi. Mana waktu azali lagi, sudah berlaku dah kalau dah ikut iradat ta'ala menentukan ada dan tak ada situ tu. Mana sejak kala lagi sifat iradat ta'ala menentukan ada dan tak ada. Setengah-setengah situ je. Kalau menentukan ada, adalah. Kalau tak ada situ lah. Baik. Baik situ. Itu kerja dia. Baik. Maka katanya, katalah. Maka katanya musannif mentaksiskan mungkin tu hingga akhir tu. Mana mentaksiskan mungkin hingga akhir. Maksud hingga akhir sini, lebih tu. Hingga akhir ni maknanya hingga akhir mana menentukan mungkin dengan setengah harus atasnya tu. Itu dia. Kalau kata menentukan mungkin sini isyarat kepada taluknya dia qadim. Itu dia. Katalah anjir dah. Jadilah. Itu bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana waffiqna li ta'atika wa tamim taqsirana wa taqabbal minna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.